Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa asbahtum? Bagaimanakah berpagi-pagi anda pada pagi ini? Waalaikumsalam Nur Aniza. Dan mudah-mudahan berpagi-paginya kita pada pagi ini masih lagi dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di pagi ini tuan-tuan, keimanan itu masih lagi mekar dalam dirinya kita. Bila sebut mekar ni, iman tu boleh berbau. Dah, iman tu kita boleh bau iman tu. Macam mana yang dimafhumkan iman tu kita boleh bau? Seolah-olah tuan-tuan, iman itu suatu bunga yang bila mana kita dapat bau dia, dia beri kepada kita suatu ketenangan, kenyamanan dan suatu rasa yang tenang. Dah, itulah seolah-olah gambaran yang saya boleh sampaikan. Sama juga iman. Mudah-mudahan pada pagi ini tuan-tuan, dah, bila mana kita masih lagi bertemu dalam hashtag Santapar Rohani, dia akan mengeluarkan lagi bau-bauan iman dalam hatinya kita, sehingga kita merasakan tenang. Tenang di atas balak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan tenang di atas kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan tenang di atas tiap-tiap qada dan qadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tu tandanya orang itu masih lagi dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya sama je tuan-tuan, dah, nasbiru alal bala wa nashkuru alal rakha wa narda bil qada. Dah, yang sahabat jawab setiap pagi bila ditanya oleh Nabi SAW, kaifa asbahtum? Dah, apa khabar anda di pagi ini? Maka itulah jawapan yang perlu kita jawab setiap pagi. Jadi yang keduanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pertemuan sebentar pada pagi ini tuan-tuan. Yang saya nak mengucapkan syukran jazilan khairan jazak kepada tuan-tuan yang terus menerus berdakwah untuk keluarga tuan-tuan, sahabat tuan-tuan. Yang tak dapat tidak, pada pagi ini kita nak bersembang sekejap satu benda yang pada pengalaman saya, orang yang melaluinya akan merasai. Dah, orang yang melalui situasi itu akan merasai. Dan orang yang belum melaluinya tuan-tuan, bila lagi? Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Saya ulang balik. Orang yang telah melalui proses ni, pasti mereka merasai. Mereka rasa macam mana benda tu mereka dapat. Dan orang yang belum melalui proses ini, maka persoalannya bila lagi? Bila lagi tuan-tuan? Semalam satu learning point yang saya belajar dalam program Maulid semalam, sebab saya pun belajar sesuatu tuan-tuan. Saya bukan mengajar, walaupun saya dipanggil majlis Maulid, dipanggil beri tausiah, beri nasihat, tapi saya niat belajar.
Bila mana habis majlis maulid, Tuan Haji Oli daripada Oli Collection, dia bersembang dengan sahabat-sahabat dia. Simple je dia punya basic dia. Dia kata, kalau kita tahu dah majlis maulid ni satu majlis yang begitu berkat, satu majlis yang begitu hebat, persoalan dia, kenapa nak tunggu? Kenapa nak tunggu? Sebab semalam dia orang plan nak teruskan majlis maulid ni di syarikat masing-masing pula. Ada yang kata nak buat bulan depan, ada kata plan nak buat lagi 2 bulan. Masalan Tuan Haji Oli bukan marah, tapi dia tanya, kalau kita tahu benda ni benda baik, dan kita yakin dan kita pasti benda ni benda yang berkat lagi manfaat, maka persoalannya kenapa nak tunggu? Sedangkan Allah Ta'ala beri kepada kita keputusan. Kita ni manusia yang layak untuk buat keputusan. Kenapa nak tunggu? Itulah kalam yang diberikan oleh beliau. Sama juga yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan pada pagi ini. Kalau benda tu benda baik dan kepastiannya, keyakinannya ada pada diri kita, kenapa nak tunggu? Baik, nak tunggu tu pula tunggu apa? Saya dah sampai, jangan risau tuan-tuan. Baik, kembali kepada bicara yang saya nak santaikan pada pagi ni sebentar tuan-tuan. Bila mana kita bicara qad aflahal mu'minun, sungguh telah berjayalah oleh orang yang beriman itu, allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu bila mana mereka mencapai solat yang khusyuk. Bila mana anda nak berjaya dalam solat, nescaya tak dapat tidak sebagai orang yang berjalan dengan ilmu, dan tuan-tuan boleh mengesahkan pasti jalannya banyak. Kita tidak boleh memomokkan semata-mata ni je jalan untuk khusyuk. Jalan untuk mencapai kepada khusyuk itu banyak. Jalannya pasti banyak. Kenapa saya kata jalannya pasti banyak? Sebab diri-diri manusia itu berbeza-beza. Ada orang dia boleh mencapai khusyuk dengan cara yang sebegini. Ada orang dia boleh mencapai khusyuk solat dengan cara sebegini. Cuma sebelum saya nak sambung bicara ni, kalau saya sembang bab khusyuk ni, tuan-tuan suka ke? Ke ada di antara tuan-tuan ataupun terlebih ramai di antara tuan-tuan memang dah khusyuk solat? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau tuan-tuan dah mencapai khusyuk solat, terima kasih Jan Awang, afwan kalau salah sebut. Kalau tuan-tuan dah capai khusyuk solat, tuan-tuan dah merasainya kewangian solat itu setiap masa, saya rasa tuan-tuan boleh live dah. Apa tu live ini? Tuan-tuan boleh cari live-live yang lain. Untuk guru kami banyak lagi. Dah pergi mengaji dengan Syekh. Bagus, tak ada masalah. Saya suka tuan-tuan mengaji dengan lebih mendalam. Tapi saya ni sekadar ajar ilmu-ilmu yang simple. Terima kasih Nurul Atiqah. Kalau suka saya sambung. Sekarang ni, bila mana setiap pagi kita bahas berkenaan keimanan, soalan yang saya akan tanya setiap pagi, dan soalan itu pula berkaitan dengan solat, yang bila mana tanda kita betul-betul beriman itu, berjaya dalam keimanan, ialah kita berjaya dalam solat. Bila sebut berjaya dalam solat ni tuan-tuan, nescaya dan pastinya jalan begitu banyak untuk mencapai kepada khusyuk. Kerana level khusyuk tu pun ada berapa? Ada 7. Level khusyuk tu pun ada 7. Boleh jadi tuan-tuan tak sedar, tuan-tuan dah berada pada level yang pertama, cuma sebelum ni tak ada orang bagi tahu. Siapa yang terasa terkena pada hati dia? Boleh jadi sebenarnya tuan-tuan dah berada pada level yang kedua, khusyuknya solat, tetapi tak ada orang yang sedarkan. Boleh jadi tuan-tuan berada pada level yang ketiga sebenarnya. Oh, bila belajar, rupa-rupanya aku dah berada pada level yang ketiga, khusyuk solat, tapi aku tak sedar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sedar, maka bukan sir lah namanya, bukan rahsia lah namanya. Sebab kan kalau kita belajar silap mata, memang tak sedar macam mana benda tu berlaku. Kita duk fikir dan sebagainya. Kadang-kadang kita berada dalam satu situasi yang ketidaksedaran. Tiba-tiba, rasa takjub, rasa pelik dengan apa yang berlaku. Contoh, tengok orang buat magic dan sebagainya. Sama juga. Yang kedua, kadang-kadang tuan-tuan tak rasa. Puncanya sebab apa? Bila mana tuan-tuan tak develop dengan ilmu dan kefahaman yang betul. Apatah lagi tuan-tuan tak ada guru yang menunjuk, sebenarnya kalian dah berada pada level ini, kalian dah berada pada level ini. Baik. Jadi bila mana kita bahas berkenaan
tuan-tuan nak berjaya. Bila tuan-tuan nak berjaya, apakah rahsia yang ni tuan-tuan ataupun teknik yang paling cepat? Yang saya ulang balik dalam mukadimah tadi, tuan-tuan yang merasainya sahaja akan faham. Dan tuan-tuan yang belum merasai teknik ini, bila lagi tuan-tuan nak buat keputusan? Apa dia? Antara perkara yang memberi kerangsangan atau faktor paling besar dalam mencapai kepada khusyuk solat, tulis di ruangan komen. Antaranya apa? Keberkatan. Keberkatan. Suara saya bergema ke? Sekejap, kita iklan. Yang lain, adakah suara saya jelas? Wiwi Ros kata suara bergema. Terima kasih Nurul Atiqah. Tulis dulu keberkatan. Kalau boleh tulis tu bermakna faham lah tu. Terima kasih Bonda Nuraini. Baik. Jadi maknanya, apakah makna keberkatan? Bila sebut keberkatan ni banyak tuan-tuan. Banyak sangat benda yang kita boleh kaitkan dengan istilah keberkatan, dengan mafhum keberkatan, dengan makna keberkatan. Cuma saya rasa antara jawapan yang paling mudah untuk kalian fahami, antara benda yang paling mudah untuk kalian praktikal dan lakukan dalam kehidupan, antaranya apa? Keberkatan itu terdapatnya ia dalam majlis ilmu. Satu. Tuan-tuan duduklah mana-mana majlis ilmu, online ke, offline ke, maka semuanya itu menghadirkan kepada keberkatan. Sekalipun, dengar dengan baik, Ustaz, saya dah join program Allah tak faham-faham. Faham tu satu benda yang lain. Faham tu satu situasi yang lain. Tetapi tuan-tuan berada dalam majlis ilmu pun, tuan-tuan itu dah berkat yang pertama. Sebab bila sebut keberkatan, boleh saya cerita pengalaman saya tuan-tuan waktu di pondok, dan saya melihat dengan mata kepala saya, dan saya melihat pula pengalaman guru-guru saya yang saya belajar dengan mereka, macam mana keberkatan itu saya melihat boleh menghasilkan kejayaan dengan tidak menafikan syariat. Maknanya, ustaz tak kena belajar ke? Tak perlu usaha ke? Tak. Saya kata, tuan-tuan dah memulakan perjalanan dengan belajar. Betul. Tapi kalau boleh, saya cuba nak shortcutkan lagi. Tuan-tuan dah belajar. Bermakna kalau tuan-tuan datang ziarah saya, jumpa saya, dan sembang. Lepas tu harapkan berkat. Saya memang tak ada berkat pun, tak ada. Lepas tu tiba-tiba solat boleh khusyuk. Salah. Bukan begitu. Tetapi kefahaman saya nak beri faham ialah, secara simpelnya, tuan-tuan dah memulakan dengan syariat. Tuan-tuan join program, datang belajar dan sebagainya. Cuba saya ulang balik, kenapa saya tak buat secara offline tuan-tuan? Pertama, kita masih lagi dalam berada suasana PKP, walaupun fasa 3, fasa 4, walaupun dah ada, ialah orang dah buat majlis kahwin dan sebagainya, tak apa. Yang kedua tuan-tuan, alasan saya rasa alasan ni paling tepat. Kenapa saya fokus terus nak buat secara online? Sebab saya nak tuan-tuan belajar bersama keluarga. Alasan ni alasan yang tak dapat ditolak oleh tuan-tuan. Tuan-tuan boleh belajar bersama family. Sebab saya rasa khusyuk solat itu satu ilmu yang berkat, yang tuan-tuan kena belajar bersama-sama dengan keluarga. Jangan masuk kelas seorang-seorang. Sebab tu bila buat secara online, tuan-tuan boleh connectkan di telefon laptop tu dengan televisyen, pakat-pakat tengok ramai-ramai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, kembali kepada istilah tadi. Tuan-tuan dah selesaikan syariat yang pertama. Tuan-tuan join program ataupun tuan-tuan pergi belajar dan sebagainya. Pergi belajar lah mana-mana. Lepas tu, macam mana cara nak mencepatkan proses ni? Maksud saya begini. Contoh, kalau ada setengah orang, dia belajar 10 tahun baru alim, 20 tahun baru alim, 40 tahun baru alim. Dengar Satu. Ada setengah orang, dia belajar 5 tahun je. Tapi proses yang sebelumnya dah berlaku. Dia belajar juga. Bila sampai satu level, dia belajar dengan masyarakat ni, belajar 5 tahun. Tiba-tiba dengan sebab berkat je tuan-tuan, dia menjadi masyhur. Dia menjadi orang yang dihajati, orang yang dicari. Kerana apa? Saya percaya dengan istilah keberkatan. Tuan-tuan pilih, tuan-tuan nak mengaji 20 tahun ke baru dapat natijah ataupun kesan, ataupun tuan-tuan jaga berkat dengan asbab berkat tu tuan-tuan. Kadang-kadang mengaji 5 tahun, 3 tahun je Tuhan dah buka. Tuan-tuan nak pilih yang mana?
Sebagai orang yang menuntut ilmu macam saya masih lagi belajar tuan-tuan. Tak usah bohong lah, tak usah tipu lah. Tak usah tipu. Hidup kita ni, kalau boleh, mana yang jalan lebih cepat kita nak cari. Betul ke betul? Dunia, tuan-tuan akan cari apa jalan yang fast track untuk aku buat kekayaan. Dunia, tuan-tuan akan cari jalan, apakah jalan yang paling cepat untuk aku achieve target sampai 1 juta, 2 juta, 10 juta. Kalau boleh, apa yang jalan yang fast track? Oh, bab dunia pandai cari. Bab akhirat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bab solat, bab Quran, bab ibadat. Adakah tuan-tuan tak ada pilihan untuk mencari jalan yang fast track? Saya jawab, ada. Ada. Okey. Supaya saya nak mengembangkan minda tuan-tuan, agar tuan-tuan tidak terpengaruh semata-mata dengan dakyah. Dengan dakyah apa tu? Berkat ni saja. Habis tu Ustaz, dah lepas 5 tahun tu kami nak buat apa? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah waalaikumsalam ummi ana rasyiqah. Kalau tuan-tuan dah capai satu level, dah capai satu level. Kalau aku mengaji 10 tahun dengan cara macam ni, lambat aku nak achieve target. Kalau aku belajar dengan cara macam ni, setahun 2 tahun aku boleh achieve target. Tuan-tuan, sebenarnya dengan cara ini bukan menafikan untuk tuan-tuan tidak belajar. Bila tuan-tuan dah sampai satu level, daripada menggunakan masa 10 tahun, tuan-tuan boleh pendekkan menjadi 2 tahun, capai kepada satu level yang dihajati. Bermakna tuan-tuan ada berbaki lagi 8 tahun untuk naik lagi level. Belajar lagi pula dengan cara yang cepat, naik lagi level. Belajar lagi pula dengan cara yang cepat, naik lagi level. Bermakna kalau 10 tahun tuan-tuan baru capai satu level, tuan-tuan memerlukan lagi 50 tahun untuk mencapai 5 level. Betul ke betul saya cakap? Berbeza kalau tuan-tuan dapat ringkaskan, dapat padatkan, 2 tahun aku nak capai level ni. Lepas tu lagi 2 tahun aku nak capai lagi level. Bermakna bukan kita menafikan dengan kita mencari jalan yang ringkas itu, bukan menafikan untuk terus belajar. Bukan menafikan untuk terus mencari. Tetapi saya nak beri gambaran, kalau tuan-tuan dapat ringkaskan perjalanan, pendekkan masa, maka tuan-tuan ada lebih banyak masa lagi untuk belajar. Bermakna tak ada penafian untuk ilmu, kan? Baik, saya cerita beberapa kes yang nyata dengan sebab berkat tuan-tuan, dengan sebab berkat. Yang pertama, waktu saya belajar di pondok almarhum Tuan Guru Haji Ali bin Musa, Pondok Rantau Seliau Negeri Sembilan. Saya mula belajar pondok 1997. Saya lewat belajar tuan-tuan, tapi pada hakikatnya tidak. Sebab saya daripada kecil Allah Ta'ala dah pendorongkan saya kepada ilmu. Sebab saya dibesarkan dengan nenek. Nenek saya hafizah Quran. Memang hari-hari kena ketuk dengan Quran ni. Jadi Alhamdulillah itu merupakan dorongan yang awalan. Jadi bila saya belajar di Pondok Seliau, sejarah almarhum Tuan Guru Haji Ali ni fokus. Apa yang saya nak kongsikan ialah macam mana tuan-tuan nak capai result dengan fast track. Dengan satu je, mulakan dulu dengan jaga berkat. Cari berkat, fikir apa yang membawa kepada keberkatan. Almarhum Tuan Guru Haji Ali ni sejarah pengajian dia banyak. Antara yang best, dia pernah belajar dengan Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi. Kalau tuan-tuan pergi ke Seremban, dekat Pekas Seremban tu ada makam Syekh Said, orang yang membawa tarekat Ahmadiyah Idrisiyah sampai ke Nusantara ni tuan-tuan. Maka anak beliau nama Syekh Ahmad bin Muhammad Said. Anak kepada Syekh Ahmad tu, itulah yang Syekh Murtada, bekas Mufti Negeri Sembilan dan sebagainya. Baik. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu almarhum Tuan Guru Haji Ali ni belajar dengan Syekh Ahmad, dia antara anak murid yang tidak diberi pegang kitab. Tuan-tuan boleh bayang, zaman dulu kipas bukan ada. Tuan Guru Haji Ali ni antara anak murid yang disuruh pegang kipas. Disuruh pegang kipas. Pegang kipas hari-hari lah. Waktu Syekh Ahmad mengajar anak murid ramai ni, ramai anak murid. Tuan Guru Haji Ali ni dia tidak diberi pegang kitab tuan-tuan, bahkan disuruh pegang kipas. Pegang kipas hari-hari. Bila Syekh Ahmad mengajar, dia pegang kipas. Kipas Tok Guru. Melih hai Leo, tengok orang mengaji berkitab, orang pegang kitab tuan-tuan, itu bahasa saya lah. Hakikatnya wallahu a'lam ialah tengok orang boleh dobek kitab, boleh mengaji sampai alim.
Lepas tu tuan-tuan kerja almarhum Tuan Guru Haji Ali ni, kipas Tok Guru, kipas je. Habis kipas, sediakan slipper, dah sediakan selipar dan sebagainya. Diringkaskan kalam, tak lama masa tuan-tuan, selang beberapa tahun, kata Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi, bagus Latifah Nur, berkat. Kata Syekh Ahmad Muhammad Said Al-Linggi, Ali, kau balik rantau buka pondok. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Engkau balik rantau buka pondok. Waktu tu dia belajar di dekat Seremban tu, di Rasah. Dia belajar di Pondok Rasah. Kata Tuan Guru Syekh Ahmad, Ali, kau balik rantau buka pondok. Tanyanya Tuan Guru Haji Ali, tuan nak buka pondok apa? Kau bukalah apa-apa pondok. Kata Syekh Ahmad. Tapi nak cerita berkat tuan-tuan, macam mana keberkatan ni berlaku? Walaupun Tuan Guru Haji Ali ni orang yang tak diberi pegang kitab, dia beri pegang kipas saja. Cuba jawab di ruangan komen. Bila Tok Guru ataupun Syekh Ahmad mula melantunkan bicaranya, suara tu siapa yang mula-mula dengar? Kata berkat ni. Dah? Siapa yang mula-mula dengar bicara ataupun kalam yang keluar daripada lidah Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi? Siapa yang mula-mula dengar? Terima kasih bagi tuan-tuan yang menjawab di ruangan komen. Dan jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Betul Mak Ngah. Pastilah yang mula-mula dengar, betul lah Zanita, Tok Guru lah, memang dia dengar kalam dia. Tapi yang mula-mula dengar ialah yang pegang kipas dekat sebelah tu. Barulah suara tu, voice tu, kalau kita boleh buat frekuensi tuan-tuan, barulah suara tu sampai. Mula-mula yang dengar sebelah dia Tuan Guru Haji Ali. Lepas tu sampailah kepada yang belakang-belakang. Lepas tu sayup je. Kan suara ni kan ada gelombang. Yang belakang-belakang tu dengar slow, yang depan ni kuat. Yang paling kuat dia lah. Ni lepas beberapa tahun, tak lama, Ali balik rantau buka pondok. Maka Tuan Guru Haji Ali memulakan buka pondok. Dia mula buka pondok zikrullah. Lepas tu Allah Ta'ala beri ilham kepada beliau, dia boleh mengarang kaedah nahwu saraf dalam bahasa Melayu. Yang kaedah itu one. Dalam Malaysia ni seorang je. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam dunia ni dia seorang je buat. Sebab biasa kalau tuan-tuan pergi mana-mana pondok, kalau tuan-tuan nak belajar bahasa Arab, basicnya tuan-tuan akan menghafal matan jurumiyah. Pergilah mana-mana pondok, pergi. Al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini. Contoh, wabil alifil lami. Mana-mana pondok kalau nak belajar bahasa Arab, kena hafal matan jurumiyah. Tuan Guru Haji Ali ni kehebatan dia berkat. Sebab berkat dia belajar dengan Syekh Ahmad, walaupun dia tak pegang buku, tapi dia mendapat keberkatan. Walhal tuan-tuan, anak-anak murid yang lain, dia tak berjaya buat kaedah ni. Bukan tak berjaya, tak ada pun. Dalam Malaysia, Tuan Guru Haji Ali seorang je buat. Walhal anak murid Syekh Ahmad tu ramai. Tuhan beri ilham kepada beliau. Dia buat kaedah bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Kaedah itulah yang saya belajar. Dan sampai sekarang alhamdulillah, syukur kepada Allah bila Allah Ta'ala bantu saya, takdirkan saya buka pondok di Subang Bistari ni. Dan saya copy paste je balik. Saya buka pondok di Subang Bistari dah 8 tahun. Ni baru balik daripada Yaman, hantar 9 orang pelajar untuk menyambut pelajar di Yaman tuan-tuan. Semuanya berkat doa daripada tuan-tuan. Saya pegang benda tu. Tuan-tuan pun ada berkatnya. Jadi maknanya dia buat kaedah yang mudah dalam bahasa Melayu. Bermula mubtada itu isim yang marfu', yang duduk pada permulaan kalam, maknanya bermula. Mubtada dua bahagi. Soreh muawwalu bi soreh. Soreh dua bahagi, zahir mudmar. Misalnya zahir Zaidun qaimun, mubtada bermula Zaid itu berdiri ia. Mudmar huwa qaimun, bermula ia itu berdiri ia. Contoh. Nampak tak? Jadi saya nak bagi faham, berkat je. Saya boleh buka pondok pun saya pandang berkat daripada Tok Guru ini. Dia pimpin saya belajar kaedah nahwu saraf. Alhamdulillah, bila saya habis belajar, saya boleh buka pondok di Subang Bistari 8 tahun tuan-tuan. Semuanya istilah keberkatan. Ni cerita yang pertama, supaya saya nak bagi faham kepada tuan-tuan, sebenarnya dalam menuntut ilmu, untuk mencapai kepada sesuatu, ada jalan potongnya, ada fast track. Pasti ada fast track. Dan saya ulang balik kepada tuan-tuan yang baru masuk live, cuba belanja love sikit. Dengan fast track itu bukan menafikan untuk kalian terus belajar. Cuba minda tu besarkan lagi. Bila kita dapat fast track, bermakna kita banyak lagi track untuk kita boleh lalui.
Daripada kita nak fokus satu track 10 tahun, kalau kita boleh pendekkan dengan kita jaga berkat. Nanti saya nak bagi tahu macam mana nak jaga berkat. Kita dengan bawa cerita yang kedua. Yang ni penting. Cerita yang saya dengar depan mata saya sendiri, kisah yang begitu menarik, yang saya rasa boleh menyentuh jiwa dan hati tuan-tuan, untuk tuan-tuan cari jalan. Paling tidak pun, kalaulah aku boleh capai benda selama 2 tahun, kenapa nak tunggu 10 tahun? Dan aku ada berbaki 8 tahun untuk aku cari lagi jalan yang lebih tinggi, jalan yang lebih tinggi. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jadi antaranya apa? Untuk fast track, jaga berkat. Jaga berkat, cari keberkatan, dan fokus apa yang membuatkan aku hilang berkat, apa yang buatkan aku berkat bertambah. Sebagai contoh pada malam tadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan bersama dengan saya dalam dalam majlis maulid yang dijemput oleh Tishah ni dia buat produk, Allahumma salli ala Muhammad, produk makanan beku, dan semalam buka cawangan baru. Dia panggil kami untuk celebrate, bersyukur dengan buat majlis maulid. Kemudian saya cerita malam tadi poin yang simple saja. Berapa ramai yang menghadiri majlis maulid tetapi mereka tak dapat apa-apa, melainkan datang hadirnya sia-sia. Sebab apa? Tak jaga berkat. Mereka tak tahu apakah kalau aku buat ni menghilangkan keberkatan, kalau aku jaga ni menambahkan keberkatan. Antaranya apa tuan-tuan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, menjaga akhlak dan adab dalam majlis ilmu. Jadi kembali kepada cerita tadi, sama juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak berjaya dalam solat dan tuan-tuan nak fast track resultnya, maka jaga keberkatan, cari keberkatan. Okey, saya bawa cerita yang kedua. Kalau tuan-tuan nak dengar lah, cara tuan-tuan nak dengar belanja love sikit, itu kasihnya kalian kepada bicara saya, bukan kepada saya. Saya ni zero, nothing, tak ada apa-apa kelebihan pun. Boleh berbicara ni pun asbab keberkatan guru. Asbab guru-guru yang didik lidah saya, yang pernah sepak saya, yang pernah jentik saya, yang pernah ketuk saya, maka mereka reprogramming saya balik untuk menjadi insan yang boleh beri manfaat kepada orang lain. Waalaikumsalam Ainun Hussein. Kisah yang kedua, waktu saya belajar di Fatani dengan Tok Syekh Fakir Daud. Poin dia ialah berkat boleh membawa kepada fast track. Itu je poin dia. Baik. Waktu saya di Fatani, saya belajar dengan Tok Syekh Fakir Daud. Baba Daud ni tuan-tuan duduk di Mekah hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Lamanya beliau belajar. Belajar dan mengajar hampir 30 tahun. Kemudian antara guru yang pernah dia belajar dengan cepat dan ketika itu penaikannya begitu hebat, iaitu dengan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, pengarang kitab penawar bagi hati itu. Pengarang kitab penawar bagi hati. Jadi Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, waktu dia mengajar di Mekah, tok guru saya Baba Daud ni sempat belajar dengan beliau 5 tahun aja. 5 tahun tak lama. Dia belajar dengan Syekh Qadir Mandili. Masuk tahun yang keempat, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, dia karang kitab penawar bagi hati. Dia karang waktu tu di Mekah. Lepas karang, Syekh Qadir sempat mengajar kitab tu setahun sahaja. Setahun. Lepas mengajar setahun, tuan-tuan bayang tuan guru Baba Daud ni belajar dengan Syekh Qadir 5 tahun. Kemudian sampai tahun yang kelima, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili meninggal atas riba Baba Daud. Dia meninggal atas riba Baba Daud. Ni kata berkat ni. Maka Baba Daud tanya, "Ya Syekh, kamu nak pergi dah, banyak lagi kitab tak mengaji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih." Tanyanya Baba Daud, "Ya Syekh, kamu nak pergi dah meninggalkan kami ni, banyak lagi kitab tak mengaji." Apa kata Syekh? "Hei Daud, apa kitab yang aku mengajar semua kau boleh mengajar." Ni nampak tak? Simple je perkataan dia. Berkat daripada lidah guru. "Hei Daud, apa kitab yang aku mengajar semua kau boleh mengajar." Padahal Syekh Daud belajar dengan Syekh Qadir baru 5 tahun. Tapi nak cerita berkat daripada lidah guru yang sebelumnya itu boleh jadi dengan adabnya hebat, penjagaannya hebat,
menjaga tata susilanya hebat, lidahnya hebat. Maka, hei Daud, apa kitab yang aku boleh baca, semua kau boleh baca. Bila mana meninggalnya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Mandili, ni anak-anak murid Syekh Qadir ni semua pergi mengaji dengan Syekh Daud. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apa lagi tuan-tuan yang saya nak sampaikan kepahaman yang simple dan mudah kepada tuan-tuan, yang benda ni ada jalan. Dan saya ulang kali ketiga, bila saya sebut fast track, bukan menafikan tuan-tuan perlu buang masa yang lain untuk tidak belajar. Bila sebut fast track, tuan-tuan ada banyak lagi masa untuk banyak lagi belajar dengan cara lebih cepat. Bayangkan 5 tahun je mengaji, lepas tu, oi Daud, apa kitab yang aku mengajar, semua kau boleh mengajar. Maka anak murid Syekh Abdul Qadir Al-Mandili semuanya mengaji dengan Baba Daud. Allah ni panggil berkat. Berkat tuan-tuan. Berkat. Sebab tu berkat ni satu benda yang dia memang satu benda yang maknawi, tetapi benda tu terzahir dengan kelakuan ataupun usaha yang kita lakukan. Saya bagi lagi contoh terakhir. Contoh terakhir. Pengalaman saya sendiri. Nak cerita bab berkat. Saya pernah belajar kolej tuan-tuan di Madiwa, Bagan Serai, Perak. Ambillah ilmu ni, ambillah manfaat ni, sebab saya percaya dengan berkat yang menjadikan saya capai kepada level ini. Waktu saya di Madiwa tu, kalau ikut calculation, saya baru mengaji lebih kurang baru 5 tahun. Saya duduk di Pondok Seliau 2 tahun. Lepas tu Tok Guru meninggal. Bila almarhum Tuan Guru Haji Ali meninggal 1999, maka saya sambung pula pengajian di Pondok Jorak selama 3 tahun, 2 tahun lebih, 3 tahun lah. Okey, habis di Pondok Jorak, kalau ikut saya mengaji ni, bayangkan 5 tahun tuan-tuan. Sebenarnya 5 tahun mengaji pondok tak ada apa-apa lagi. Jangan tuan-tuan imagine hebat tak ada apa-apa. Sebab pondok ni dia bukan macam tahfiz. Tahfiz ni, macam anak tuan-tuan yang belajar tahfiz, bila lepas 3 tahun, nampak result. Oh, anak aku dah boleh hafal Quran, dah 30 juzuk, ada result. Dah, pondok ni tak ada. Pondok ni kalau ikut betul-betul calculation yang tepat, yang ulama tulis dalam kitab, mengaji 20 tahun baru boleh alim. 20 tahun tuan-tuan mengaji baru boleh alim. Baik. Tetapi bila ada berkat tuan-tuan, macam-macam miracle boleh berlaku. Saya mengaji kalau ikut calculationnya baru 5 tahun waktu tu. Lepas 2 tahun di Pondok Seliau dan 3 tahun di Jorak. Kemudian saya pergi ke Kolej Madiwa, Perak, Bagan Serai. Ada orang Perak kat sini? Boleh say hi. Saya mendaftar di Bagan Serai, di Mahadul Ali Lidarasatil Islamiyah wal Arabiyah, Bagan Serai, Perak. Saya belajar di kolej tu sebab kami dapat tawaran. Dengar cerita ni. Budak-budak Pondok Seliau yang mahir Nahu Sorof. Oh, ada orang Perak, Nur Aniza. Pelajar-pelajar daripada Seliau dan Jorak ni yang expert Nahu Sorof, ada beberapa kolej yang beri tawaran kepada kami fast track untuk pergi ke Mesir. Kami kena belajar di Madiwa 8 bulan. Lepas tu kami boleh pergi direct ke Mesir, lompat kelas, masuk kelas 3, kelas 4 macam tu. Dengar dengan baik. Yang tu dah memang berkat dah tu, kan? Kami dapat fast track, belajar di Madiwa 8 bulan. Kemudian kami boleh terbang kepada Mesir, sambung ke sana, terus lompat kelas. Tapi nak dijadikan cerita, sebab jiwa kolej ni tak masuk dalam hati saya tuan-tuan. Yang tu cerita lain lah. Nak cerita istilah keberkatan tadi. Saya mengaji tak lama tuan-tuan, tetapi dengan berkatnya ilmu tu, dengan berkatnya lidah guru-guru saya, waktu saya belajar di Madiwa, saya di antara pakar rojok dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu Nahu Sorof. Bukan kata jadi pakar rojok macam mana. Bila orang tahu kita ni bekas pelajar Seliau, sebab pelajar Seliau ni memang expert dengan kaedah Nahu Sorof. Itulah basic yang kita belajar selama 3 tahun. Kami hadam benda tu je. Nahu Sorof, Nahu Sorof, Nahu Sorof. Duk main benda sama. Nahu Sorof ni tata bahasa Arab lah. Tata bahasa Arab. Jadi bila kami pergi mana-mana, contoh ada sahabat-sahabat saya yang pergi ke Mesir. Mereka kalau boleh, mereka ni akan merahsiakan diri mereka. Dia tak nak orang tahu dia ni pelajar Seliau. Kalaulah orang tahu dia ni pelajar, bekas pelajar Seliau, arwah Tuan Guru Haji Ali, pagi petang siang malam lah orang nak minta tolong tu, nak minta tolong ni, nak minta tolong ajar, nak minta tolong tu. Sebab bukan kami pandai. Apa yang saya nampak satu je, ya Allah, berkatnya kaedah ni. Nampak tak? Berkatnya kaedah Nahu Sorof ni,
yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Ali, sehingga berkat tu sampai kepada kami. Waktu saya duduk di Madiwa tu, kejap-kejap orang tanya, kejap-kejap orang apa tu nak rojok masalah nahwu sorab, kejap-kejap orang minta tolong ajar. Padahal saya malu tuan-tuan. Yang bersama dengan saya dalam kelas tu, saya rasa dia orang dah mengaji lama dah. Saya barulah kenal pondok ni baru 4-5 tahun. Tapi Allahu Akbar, saya nampak jelas, nyata. Ni dipanggil berkat. Sama juga tuan-tuan, waktu saya sampai ke saya belajar di Madiwa tak lama, kemudian saya sambung pengajian di Fatoni, Tok Syekh Fakir Daud. Dengan sebab berkat tuan-tuan, berkat. Dah tiba-tiba Tok Guru nak ambil buat menantu. La ilaha illallah. Kan fast track namanya tu. Jadi maknanya apa? Sama juga tuan-tuan, dalam isu ini, dalam permasalahan ini, kalau tuan-tuan nak berjaya dalam solat, tuan-tuan nak cemerlang dalam solat, bagaimanakah tanda berjaya itu? Antaranya mencapai kepada khusyuk. Tuan-tuan, please, rahsianya, fast tracknya, jaga keberkatan, cari berkat. Fikir, hari ni dah mula fikir, apakah benda yang boleh membawa kepada keberkatan? Nampak simple je, tapi benda ni kena buat kerja sikit lah, kena buat homework. Jadi mudah-mudahan dalam program KIR nanti, saya akan memudahkan tuan-tuan untuk bantu tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak jaga setiap benda tu. Apa yang perlu aku buat untuk mencapai kepada keberkatan? Apa yang aku buat? Antaranya apa? Antaranya betul lah makngah beradab dengan guru tu betul. Yang paling tidak pun tuan-tuan, hidup kena ada guru. Itulah berkat. Saya ni pun secara ringkas je, simple saja. Daripada semua cerita tadi, yang kalau tuan-tuan boleh fokuskan ialah daripada kisah almarhum Tuan Guru Haji Ali, dengan sebab berkat guru dia boleh buka pondok dan buat kaedah tasawuf, kaedah nahwu sorab yang hebat. Tuan Guru Haji Baba Daud, dengan sebab berkat guru dia, semua anak murid Syekh Qadir boleh mengaji dengan beliau. Dia jadi satu ulama yang terkenal pada zaman dia tu. Sama juga kisah sejarah hidup saya, macam mana saya pernah diangkat, bukanlah kata disanjung, bukan, tetapi saya nampak semua tu berkat Tuan Guru Haji Ali saja. Dengan sebab kaedah yang ada dalam diri saya ni, orang boleh angkat saya disebabkan apa? Kaedah nahwu sorab yang hebat. Saya nampak bukan saya yang hebat tu, kaedah nahwu sorab tu, tata bahasa Arab tu yang diberi oleh guru. Jadi antara benda yang nak mencapai kepada result yang cepat ialah guru. Tapi guru tu pula macam mana? Dah ada guru tu berkat dah. Guru tu pula membawa kepada jalan yang ringkas. Sebab tu alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Ta'ala tuan-tuan, kepada tuan-tuan yang cari khusyuk solat, yang 20 tahun tak pernah jumpa, yang 30 tahun tak pernah jumpa. Padahal khusyuk tu ada depan mata tuan-tuan, insya-Allah. Dengan berkat saya belajar dengan guru-guru saya ada kaedah, saya ada ilmu yang Allah Ta'ala pinjam ke sekelumit. Saya rasa besar kuman pun tak ada, tapi biarlah, sekurang-kurang ilmu yang sekelumit itu saya ada, dan saya dah banyak result. Saya bantu mereka untuk mencapai kepada khusyuknya solat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kesimpulannya, kalau tuan-tuan yakin dengan apa yang dikatakan pada hari ini, dengan berkat, dengan berguru boleh membawa kepada fast track. Syarat guru tu pula ada kaedah yang meringkaskan bagaimana untuk mencapai kepada khusyuk solat, dan kita dah ada result tuan-tuan. Maka nak tunggu apa lagi? Belajarlah. Waalaikumsalam Zaitun Abdul Majid. Afwan, bila sebut Zaitun ni teringat mak saya. Mak saya pun nama Zaitun juga, binti Osman. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita belajar pada pagi ini, sebentarlah hashtag santapan rohani. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu pasti datang daripada kekurangan, kefakiran, kejahilan saya sendiri tuan-tuan. InsyaAllah dalam program KIR Khusyuk is Real yang akan berlangsung pada hujung bulan ini, kita akan belajar apa makna keberkatan yang sebenar. Cukup ke 1 jam cerita bab berkat? Tak cukup. Tuan-tuan akan belajar nanti, kalau aku buat ni berkat akan datang, kalau aku buat ni keberkatan akan hilang. Dalam KIR nanti saya akan kongsi 12 rahsia praktikal khusyuk solat. 12 rahsia praktikal khusyuk solat. Dan saya ulang balik sebagai penutup, jangan tanya saya ROI, return of investment. Ustaz, kalau saya join Ustaz punya program, saya boleh khusyuk tak? Saya kata ya, tuan-tuan boleh khusyuk. Syarat tuan-tuan buat tindakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Ya, tuan-tuan boleh khusyuk. Syarat tuan-tuan buat tindakan. Ya, Rosyadah. Sebab tu kenapa kami buat online. Bila tuan-tuan tak sempat tengok, walaupun kita buat secara Zoom, rakaman Zoom tu kita akan masuk pula dekat dalam Facebook grup tertutup. Tengoklah berulang kali. Sebab tu kenapa saya makin suka buat online. Sebab saya pernah buat program offline. Tanyalah Kak Noraini. Kami pernah buat majlis di Masjid Shah Alam. Hampir 500 orang yang hadir dalam program solat yang pernah saya buat. Saya buat di auditorium nak sebut tak erti tu, auditorium dekat Masjid Shah Alam. Saya pernah buat di masjid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Al-Falah. Banyak tempat saya pernah buat. Tapi bila cabaran offline ni tuan-tuan, habis program, habislah. Mana yang masuk, mana yang tak masuk, tinggal. Program pagi sampai ke petang tuan-tuan, yang ingat yang hujung-hujung sahaja. Lepas tu pula, kalau tuan-tuan boleh iakan, kalau offline ni yang datang tuan-tuan, datang lengan laki bini, anak-anak tinggal. Ustaz nak bayar untuk mereka semua tak mampulah. Sebab tu kenapa saya suka buat offline. Dengan apa yang tuan-tuan bekalkan, berikan dari sudut kewangan, tuan-tuan boleh belajar bersama keluarga. Itu saya rasa matlamat saya yang paling jelas lagi nyata. Saya nak tuan-tuan belajar satu family. Alhamdulillah. Dan kalau tak sempat tengok live, nanti tengok balik real live dalam Facebook. Kami masukkan balik, tengok berulang kali. Buat nota. Tuan-tuan, insya-Allah dia akan mendatang kepada keberkatan yang hebat. Jangan lupa. Terima kasih online. Jadi jangan lupa tuan-tuan, tekan link, carilah keberkatan. InsyaAllah tuan-tuan akan mencapai khusyuk solat dengan jalan yang lebih pantas dan cepat. Okey, jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada hari ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu datang pasti daripada saya sendiri. Offline tak faham, bela jika online boleh tonton rakaman. Betul ke Noraini? Sebab memang program yang saya buat ni, kalau tuan-tuan baru first time, memang agak bela lah. Sebab saya rangkumkan apa yang saya belajar di pondok hampir belasan tahun. Saya rangkumkan tuan-tuan untuk memudahkan tuan-tuan mencapai kepada result yang hebat. Okey, terima kasih Mela. Jadi insyaAllah kita bertemu seperti biasa esok. Sebab saya pukul 10 ada kelas KK khatam kitab. Belajar kitab sampai khatam selama setahun. Hari ini saya diamanahkan membaca kitab tasawuf. Suatu pengenalan asas, satu kitab yang hebat tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kelas KK yang saya bantu tuan-tuan, tuan-tuan dah mencapai berapa banyak kitab. Seronok tuan-tuan, kami buat KK dah 4 kali. Hampir dekat 20 kitab telah kami khatamkan dalam masa 3 tahun. Jawab di ruangan komen, siapa yang pernah belajar selama 3 tahun 20 kitab khatam daripada kulit ke kulit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.